Pelarian. Apakah yang Anda faham dengan maksud pelarian? Pelarian adalah orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka kerana bimbang akan penganiayaan dan penindasan sehingga mereka akan terluka ataupun terbunuh. Ia disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbezaan kaum, perbezaan agama, kewarganegaraan, keahlian kumpulan sosial dan fahaman politik. Seorang pelarian tidak hanya meninggalkan rumah mereka, mereka juga harus meninggalkan negara asal dan mencari perlindungan di tempat lain. Seorang yang bergelar pelarian akan dilindungi dengan menandatangani Konvensyen Status Pelarian 1951 ataupun Protokol Status Pelarian 1967. Ia merupakan undang-undang antarabangsa yang perlu dipatuhi oleh semua negara. Seorang pelarian akan diberi hak untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, pelajaran, pekerjaan dan mengamalkan ajaran agama mereka. Mereka juga diberi dua hak istimewa seperti non-refoulement, di mana mereka tidak akan dipaksa untuk pulang ke tempat asal ataupun berhak untuk tidak pulang jika masih terdapat penindasan di sana. Selain itu, mereka juga tidak akan mempunyai masalah berkenaan surat pengenalan diri kerana selalunya seorang pelarian perlu meninggalkan rumah secara terburu-buru untuk menyelamatkan diri dan mereka tidak mempunyai masa untuk membawa dokumen bersama mereka. Mereka akan diberi dokumen perjalanan khas bagi membolehkan mereka menetap di negara tersebut secara sah. Sebuah kem pelarian ialah pertempatan yang dibina oleh pihak kerajaan atau pertumbuhan bukan kerajaan NGO untuk menempatkan golongan pelarian ini. Kem pelarian biasanya dibina sebagai pertempatan dan perkhidmatan sementara dan segera. Prasarana-prasarana yang lebih kekal lazimnya diharamkan. Kumpulan pelarian ini boleh menetap di kem-kem pelarian selama bertahun-tahun sehingga keadaan mengizinkan mereka untuk pulang ke negara asal. Pada tahun 2018, pihak PBB menganggarkan seramai 68.9 juta orang terpaksa meninggalkan pertempatan asal, termasuk kira-kira 25.4 juta orang tersebut adalah pelarian. Turki ialah negara dengan jumlah pelarian tertinggi dengan kira-kira 3 juta orang pelarian kini hadir dalam sempadan Turki. 57% daripada 68.9 juta orang tersebut berasal dari Syria, Afghanistan dan Sudan Selatan. Bila kita bercakap mengenai isu pelarian ini, kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengkategorikan mereka sebagai golongan hina dan menolak untuk membantu mereka. Pastinya tidak seorang pun daripada kita di dunia ini yang mengimpikan untuk hidup sebagai pelarian. Demi menyelamatkan nyawa dan mengelakkan diri serta keluarga daripada diancam, mereka terpaksa meninggalkan negara tumpah darah sendiri ke negara lain. Namun, apakah cara yang dapat kita lakukan untuk membantu mereka? Menyentakmu yang tidur, datang petir menyambar, jengking dan ular benda takkan berundur. Nyamanlah Arjuna beta, mimpikan yang indah saja. Nanti bila kau buka mata, semua tak serupa. Cara yang pertama, kita boleh membuat sumbangan berupa makanan, pakaian, ubat-ubatan maupun wang ringgit ke agensi yang bertanggungjawab mengumpul dana untuk membantu mereka. Kedua, kita boleh menawarkan diri dengan mengikuti misi-misi kemanusiaan seperti ini. Akhir sekali, jika kita tidak mampu membantu dengan cara lain, cukuplah dengan menyambut mereka dengan hati yang terbuka untuk tinggal sementara di negara ini. Walaupun Malaysia tidak menandatangani Konvensyen Pelarian 1951, tetapi Malaysia sudah menerima sejumlah besar golongan pelarian ini. Jika para pelarian mula membuat sebarang masalah, mereka layak untuk dihantar pulang kerana menjaga keharmonian negara juga sangat penting. Namun, bagi mereka yang benar-benar bersyukur dapat menumpang di negara ini, tidak salah untuk kita menjaga kebajikan mereka sehingga satu hari mereka dapat pulang ke negara asal. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya kongsikan melalui video ini. Jika anda mempunyai sebarang cadangan dan soalan, anda boleh tuliskannya pada seksyen komen di bawah. Terima kasih.